Pada Cik Syarul, akan ketua kursus kita pada hari ini. Jadi untuk topik yang seterusnya, saya akan masuk ke bahagian bendera dan juga jata negara. Tapi sebelum tu saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua peserta-peserta kursus Kem Lencana Jaya Diri bagi kursus yang pertama lah untuk pengakak remaja tahun 2020. Jadi saya harap anda semua akan terus menyambung ataupun pergi ke lencana-lencana yang berikutnya. InsyaAllah kalau tak ada apa aral, kita akan cubalah sedaya upaya supaya anda semua boleh sampai hingga penarafan pengakap raja. Kita akan cubalah dari untuk habiskan dalam tahun ini, sebab kita nak cuba pastikanlah anda semua dapat capai ke tahap yang tertinggi lah bagi pengakap remaja. Okey. Untuk tak nak buang masa, jadi kita akan mulakanlah dengan topik kita pada pagi ini. Mana dia? Sekejap saya nak cari saya punya slide nak masukkan. Ayah besarkan tu. Ayah besarkan. Sekejap. Dia takut nanti kat slide tak besar. Kecil ayah besarkan. Besarkan ni. Kat slide dia tak besar. Dia asing. Sudah. Ayah kat mana ni? Okey, dah keluar Cik Muhammad. Okey, saya minta maaf ada teknikal sikit sebab saya nak besarkan gambar tu bagi clear sikit lah. Okey, untuk topik yang kedua pada pagi ini, kita akan masuk bendera Malaysia dan juga negeri-negeri di Malaysia. Jadi sebelum tu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang beragama Islam dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam dan juga salam pengakap. Okey, saya Haji Muhammad bin Mahmud, penolong Pesuruhjaya daerah yang diberi tanggungjawab sebagai Camp Warden Wisma Pengakap Kelang. Okey, kita pergi objektif kita pada pagi ini. Itu pertama sekali kita apa yang perlu anda dapatlah di sini. Jadi minta buat catatan dahululah sebelum masukkan ke dalam buku log, buat catatan dahulu sebab apa yang akan diterangkan nanti kamu perlu catat dalam buku log. Dan untuk bagaimana nak menulis buku log, itu saya akan terangkan pada slot yang berikutnya. Okey. Mungkin sebelah petang.
untuk slot buku log. Okay, jadi nota-nota atau guide-guide yang diberi di sini cuba catat dahulu. Okay, walaupun mungkin nota-nota ni akan diberi dalam bentuk e-book kepada kamu. Okay, tapi pada saya pembelajaran itu lebih baik kita membaca, melihat, membaca, menulis, mendengar. Jadi kita menggunakan keempat-empat panca indera itu lebih mudah untuk kita ingat di dalam memori otak kita lah. Okey. Jadi apa yang patut kamu perolehi? Pertama, kita akan mengenali rupa bentuk bendera Malaysia dan juga semua negeri di Malaysia. Okey. Bagaimanapun saya akan terangkan hanya beberapa negeri sajalah. Okey. Saya tak nak ambil masa yang panjang untuk nak menerangkan ke semua bendera. Ada 13-14 buah negeri termasuk wilayah persekutuan. Okay? Saya tak akan terangkan ke semua lah. Sebab benda ni fakta dan kamu boleh cari sendiri dengan berbagai-bagai kaedah melalui online, internet ataupun buku-buku rujukan semua ada. Okay? Kemudian perlu memahami makna setiap reka bentuk dan simbol pada setiap bendera. Okay? Jadi kamu kena cari dapatkan makna-makna simbol-simbol pada bendera tu, apa yang dimaksudkan. Sebab bendera ini adalah lambang, kata orang, lambang kehormatan sesebuah negara. Okay? Itu sebab kita perlu hormat kepada bendera. Okay? Sebagai seorang ahli pengakap ataupun yang paling penting sebagai seorang warga negara, tak kira lah negara mana sekalipun. Okay? Bendera tu adalah sebagai satu lambang kehormatan pada negara tersebut. Termasuklah kita di Malaysia. Ya, kalau anda semua adalah rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengenalan yang ditetap situ sebagai warga negara, berarti anda adalah warga negara Malaysia. Tak kiralah apa bangsa, semua kita dah diiktirafkan. Okey? Sebagai warga negara yang asal, warga negara kita adalah bangsa Melayu. Kemudian kita ada lagi warga negara pada bangsa Cina, bangsa India yang telah diiktiraf oleh perlembagaan. Okey? Kamu pun dah belajar tadi bagaimana sistem pentadbiran kita dengan Cikgu Syarina tadi. Okey, jadi saya harap kamu faham. Jadi menghormati bendera itu adalah sesuatu yang simbolik, sesuatu yang penting bagi diri seseorang yang menganggap negara itu adalah hak milik dia. Okay? Jadi kalau tak menghormati bendera, berarti tidak menghormati negara tempat kamu bernaung. Jadi samalah seperti kamu tidak menghormati diri kamu sendirilah. Okay? Okay. Okay, kemudian kamu perlu mengetahui juga bentuk rupa bentuk jata negara, lambang negeri Selangor. Kita akan fokus pada dua lah. Jata negara dan negeri Selangor, sebab negeri Selangor tempat kita bermustautin. Okay? Kalau yang datang daripada negeri-negeri lain, Kedah, Perak, Perlis, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Okay? Semua negeri ada lambang mereka sendiri. Tapi untuk lencana jaya diri ini, kita perlu mengetahui jata negara dan jata negeri tempat bermustautin. Kita sekarang di negeri Selangor, kita akan belajar untuk negeri Selangor sajalah. Okay? Walau bagaimanapun, kamu digalakkan untuk mengetahui lambang negeri-negeri bagi negeri yang lain lah. Okey. Kemudian di akhir kursus ini juga kamu perlu dapat memupuk semangat patriotisme bagi setiap warga. Okay? Maksudnya sini semangat patriotisme ini sendiri kita menghormatilah, lambang ataupun bendera negara kita. Sebab bila kita dah menjadi rakyat ataupun ada kad pengenalan yang mengesahkan kamu adalah warga negara, berarti itulah negara kamu. Okey? Kalau kita tengok dalam berita-berita, dalam media sosial dan berbagai-bagainya, adanya memijak-mijak bendera, membakar bendera. Walaupun kita membakar atau memijak bendera negeri lain, negara lain pun, sepatutnya sebagai seorang
seorang manusia yang mempunyai akal fikiran, seorang ahli warga negara mempunyai akal fikiran, tak sepatutnya berlakulah seperti itu. So, walaupun kita mungkin dari segi faktor politik berbeza-beza fahaman, tapi kita adalah dalam warga negara. Dan bagi negara-negara lain pun kita perlu hormat. Okey? Kita perlu hormat negara-negara lain. Kalau kita tak hormat negara lain, macam mana negara lain akan hormat kita? Jadi, bagaimana kita menghormati bendera negara kita, negeri kita, kita juga perlu menghormati bendera negara dan negeri yang lain. Okey? Jadi, cuba tanamkanlah semangat menghormati sebagai semangat patriotik dalam diri kita. Okey? Itu setidak-tidaknya kamu dapat perlu perolehilah apabila kita dah menamatkan tentang bendera ni tadi. Okey, sebagai pengenalan. Bendera adalah merupakan sebuah lambang kedaulatan bagi sesebuah negara. Seperti saya katakan tadi. Okey, dia adalah lambang kedaulatan. Kalau kita tengok tak ada pun mana-mana negara dalam dunia ni yang tidak ada benderanya. Okey? Walaupun hanya sehelai kain yang hanya menggunakan warna. Mungkin contoh satu warna merah sahaja contohlah. Okay? Berarti itulah sebagai lambang kebesaran negara berkenaan. Dan dia memaksudkan warna merah itu sebagai menunjukkan kekuatan, keberanian atau apa-apa sajalah itu pada pandangan dia. Jadi kita perlu hormati. Itu sebagai lambang kedaulatan sebuah negara. Begitu jugalah dengan kita di Malaysia. Okay, dalam bendera kita, bendera Malaysia, kita ada sebagai lambang kedaulatan sebuah negara kita. Jadi kita perlu hormat. Jadi bila kita ada semangat patriotik, andai kata kita berjalan, okey, jumpa bendera tu jatuh. Mungkin kalau dulu kita banyak waktu nak merdeka ni, tak lama lagi ni 31 Ogos ni kan. Kita akan sambut merdeka. Okay, ramailah yang akan pasang bendera dekat kereta. Bila jalan laju, bendera pun jatuh. Okay, jadi suatu ketika dulu banyak. Kemudian sekarang ni kita dah kurang disebabkan kes-kes macam ni lah. Kita menghormati bendera, bila bendera tu jatuh dah dilanggar kan. Jadi ramai orang yang walaupun semangat patriotik tapi tak tampal lah dekat kereta. Okay? Dia ada kaedah-kaedah lain. Okay, jadi kalau kita jumpa, kita kutip lah. Jangan biarkan bendera itu jatuh dan mereput di tanah. Itu sebagai lambang bahawa kita ni menghormati lambang negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Okey, bendera juga merupakan lambang kepimpinan sebagai simbol penghormatan, martabat dan kewarganegaraan sebuah negara. Okey, itu. Kemudian jatan, ini berkaitan jata negara sajalah. Okay, jata negara merupakan lambang rasmi kerajaan. Okey. Jadi tentang jata negara ni ada, kebanyakan negara ada membuat jata dia sendiri. Okey. Sebagai lambang kebesaran negara lah, termasuk juga kita negara Malaysia. Okey. Kemudian lambang negeri sama jugalah. Okey, seperti jata negara. Kemudian sejarah reka bentuk bendera. Reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dicipta oleh Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek daripada JKR Negeri Johor pada tahun 1948. Okay, dia pada tahun ni kerajaan telah membuat satu pertandingan. Okay, membuat pertandingan untuk mencipta bendera negara. Okay. Kalau kita tengok tahun 1948, kita merdeka pada tahun 1957. Okay. Berarti dia lebih kurang dalam 9 tahun sebelum kita mencapai kemerdekaan. Ini dalam masa perjuangan lah. Perjuangan nenek moyang kita dahulu. Okay. Nak mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Yang terakhir kita adalah penjajah British. Okay. Jadi perjuangan mereka, jadi pada tahun 1948 satu pertandingan mereka cipta bendera telah dibuat, okay, dan telah dimenangilah oleh seorang arkitek JKR daripada negeri Johor. Itulah bendera yang ada sekarang. Walaupun ada sedikit perubahan lah, okay.
perubahan tu dari segi jumlah bintang beberapa kali ubah. Sebab bintang negara Malaysia tu menunjukkan sebagai lambang negeri-negeri yang bernaung di bawah Malaysia. Okay, ada sebelum dulu kita hanya di Semenanjung, kemudian masuk mula-mula Semenanjung Tanah Melayu. Okay, hanya melibatkan negara sebelah tanah besar Malaysia lah. Okay. Kemudian masuk Sabah dan Sarawak dan Singapura. Okay, jadi menjadikan Malaysia. Okay. Jadi bendera tu ketika tu berubah. Dia punya bintang tu berubah sikit, bertambah lah. Kemudian apabila Singapura keluar, bintang tu pun berubah lagi. Tapi kita masukkan juga satu lagi wilayah persekutuan sebagai suatu wilayah baru. Jadi kita ada 14 juga bintang. Itu beberapa perubahan yang berlaku. Tapi asalnya adalah daripada Encik Muhammad Hamzah ni lah, seorang arkitek daripada Johor. Okey, reka bentuk tersebut telah diperkenan oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada Februari 1950. Okey, kalau kita tengok itu 2 tahun kemudian setelah menang dalam pertandingan, kemudian dibawa ke dalam Mesyuarat Kabinet, Mesyuarat Majlis Raja-Raja. Bukan, jadi maksudnya sini bukanlah bendera tu saja-saja kita lukis, pertandingan menang, okey, itulah kita guna. Tidak. Kita banyak proses. Perlu persetujuan majlis, kerajaan. Masa itu belum ada kerajaan Malaysia lagi, sebab kita masih di bawah penjajahan. Tapi persatuan, kesatuan Melayu, kesatuan Majlis Raja-Raja dah bermula pada masa itu untuk kita nak menuju ke kemerdekaan. Okay. Setelah melalui beberapa fasa pindaan sebelum dibuat pertama kali dikibarkan di hadapan Istana Sultan Selangor, Kuala Lumpur pada 26 Mei 1950. Okay. Pada Februari Majlis Raja-Raja dan Majlis Mesyuarat telah bersetuju untuk menggunakan reka bentuk bendera tersebut. Kemudian mula dikibarkan pada 26 Mei 1950, beberapa bulan kemudian. Itu pertama kalilah dikibarkan. Kemudian bendera ini telah dinaikkan dan dikibarkan secara rasmi pada tengah malam 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur, diiringi dengan lagu Negaraku. Okay. Pada tahun 1963 berlaku pindaan sekali lagi bagi pada bendera sejajar dengan pembentukan Malaysia yang saya terangkan tadilah. Sebab hingga kini ada beberapa kali perubahan. Okey, jadi secara rasmi bendera Malaysia dinaikkan pada malam 31 Ogos 1957 serentak dengan peristiharan kemerdekaan Malaysia. Pada masa itu kemerdekaan Tanah Melayu lah, belum masuk lagi Sabah Sarawak. Okay. Pada peristiharan kemerdekaan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Kira-kira lebih lah ratus tahun penjajahan, berlaku penjajahan pada negara kita. Okay. Daripada zaman Kesultanan Melaka, kalau kita tengok sejarah pada 1511 berakhir sejarah Kesultanan Melaka apabila dijajah oleh Portugis, kemudian bertukar-tukar tangan lah sehinggalah ke 1957 yang terakhirnya yang menjajah negara kita adalah Inggeris. Okay? Jadi kalau kita tengok daripada 15 ke 19 berarti dekat 400 tahun negara kita dijajah. Sebelum, kalau kita tengok sejarah lagi, kalau kita buka sejarah lagi sebelum 1511 selepas kejatuhan kerajaan Melaka, Kesultanan Melaka, negeri-negeri ataupun dalam Malaysia ni ditakbir oleh sultan-sultan kesultanan. Itu sejarah tu kalau kita menyusul makin ke belakang tu makin jauh lah. Itu semua sejarah Kesultanan Melayu lah. Kemudian baru masuk penjajah dan kita merdeka daripada penjajah
pada 1957 dan sekarang 2021, berarti baru ada berapa 57 60 tahun lebih baru saja kita merdeka. Kalau kita nak banding, kita dijajah dah beratus tahun, 400 tahun lebih, jadi kita merdeka tu pun baru lagi. Jadi tanamlah semangat pada diri anda semua untuk kita majukan negara kita ni, kekalkan perpaduan dan sebagainya. Okey? Itu tentang sejarah secara ringkas lah. Okey, kalau kita nak bentangkan sejarah ni sampai petang pun tak habis. Okey. Okey, kita pergi ke bendera Malaysia. Kita pergi ke bendera Malaysia. Yang pertama, okey, kita tengok simbol-simbol pada bendera tu. Jadi dalam buku log kamu tulislah seperti ini. Terangkan apa maksud bulan, bintang dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu. Bulan dan bintang. Okey. Bermaksud agama Islam merupakan agama rasmi negara. Okey. Okey, kalau kita tengok sejarah asal negara Malaysia ini adalah dihuni oleh bangsa Melayu, okey. Dan sebelumnya memang dah kemasukan kalau kita nak buka sejarah yang terawal sekali pun banyak yang kita dapat buktikan daripada penemuan-penemuan fosil dan sebagainya tentang kewujudan manusia di tanah Melayu di sini ataupun di Malaysia asal. Okey. Kalau kita tengok seperti Perak Man yang mana dapat dibuktikan dah berapa ribu tahun sebelum ni. Okey. Dah ada penghuni di tanah Malaysia ni. Okey. Yang kita faham dari segi faktor sejarah kewujudan bangsa Melayu pada era zaman Kesultanan lah, sebab sejarah mula tercatat daripada situ. Zaman-zaman sebelum tu kita tak tahu, sebab pada masa itu tak ada orang yang nak mencatat sejarah. Apabila penjajahan berlaku pun sejarah yang ditulis oleh negara-negara menjajah ni pun dah era yang terkendian ni lah, yang terbaru. Okay? Jadi maksudnya yang awal dahulu kita masih tak tahu. Cuma daripada penemuan-penemuan fosil itu yang membuktikan ada wujud manusia. Daripada penemuan batu-batu bersurat di Terengganu dan baru-baru ni kita ada dengar ada lagi di gua-gua di Kelantan telah ditemui oleh para pengkaji yang menemui fosil beratus ataupun berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Okey, itu kamu cari sendirilah. Okey, jadi dari situ apabila agama Islam berkembang di dalam dunia pada lebih kurang 1400 tahun dahulu, dan pada masa peringkat itulah juga seluruh penghuni di tanah Melayu yang mana bernama Melayu tu telah menganut menganut agama Islam. Okey. Jadi ini di peringkat perkembangan agama Islam lah. Okey. Jadi itu sebab kalau dahulu bila kata sebut Melayu semua orang menganggap Islam. Bila kata sebut Islam berarti orang Melayu. Okey, pada dahululah itu pada pandangan umum pada suatu masa dahulu. Tapi sebenarnya Islam itu adalah agama, dia tidak fokus kepada bangsa. Bangsa yang ada di tanah Melayu adalah bangsa Melayu. Kemudian kita ada bangsa Cina dan bangsa India yang dibawa masuk, yang sama-sama membangunkan negara lah di zaman penjajah. Okey? Jadi di situ disebabkan itu agama Islam telah dipilih sebagai agama rasmi negara Malaysia. Bagaimanapun ia tidak menghalang kepada penganut agama lain, untuk berkembang ataupun untuk menganuti
agama masing-masing di negara Malaysia tetap diiktiraf. Cuma agama rasmi itu yang agama Islam. Itu sebab kenapa agama Islam dijadikan agama rasmi. Okay? Itu sebahagian lah. Sebenarnya banyak lagi lah faktor-faktor lain. Okey, kemudian kita merujuk pula kepada bintang. Bintang yang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri termasuk satu wilayah persekutuan. Okey? Jadi pada tahun 63 sebelum Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun berapa, kamu cari sendirilah. Saya pun tak ingat tarikh tu. Okay, jadi Malaysia kita di Semenanjung kita ada dan juga Sabah Sarawak kita ada 13 dan 14 bercampur dengan Malaysia ni Singapura, kemudian Singapura keluar, kita tinggal 13. Okey, tapi pada masa itu kita pecahkan lagi jadikan juga 14 sebab wilayah persekutuan Kuala Lumpur pada masa itu telah dijadikan sebagai sebuah negeri, bukan negeri lah tapi lebih kurang lah negeri sebab ada pentadbiran dia sendiri. Okay, sebagai sebuah wilayah, wilayah persekutuan. Okay, dan sekarang kita ada tambah lagi 2 lagi wilayah. Wilayah persekutuan Putrajaya dan juga wilayah persekutuan di Sabah, apa dia? Tolong saya dah. Labuan. Labuan, okey. Jadi kita tambah lagi. Maksudnya di sini negeri-negeri ataupun wilayah persekutuan ni ditakbirkan oleh kerajaan pusat yang mempunyai kuasa pentadbiran yang di wilayah itu sendirilah. Okey, di peringkat kerajaan dia ada menteri wilayah dia. Okey, di peringkat wilayah itu sendiri dia ada majlis perbandaran siapa ni pentadbir dia lah. Okey. Okey, kemudian jalur yang melintang 14 mewakili 13 negeri dan juga satu wilayah sama dengan pecahan bintang tadilah. Kita ada jalur merah putih tu. Okey, ada 14 jalur di situ melambangkan 13 buah negeri dan juga satu wilayah persekutuan. Okey. Kemudian warna biru warna biru melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bersatu padu dan berusaha dalam memajukan dan membangunkan ekonomi serta berasaskan sains serta teknologi moden. Okay. Kita sedia maklumlah apabila tertubuhnya Malaysia selepas kita berusaha selama berpuluh tahun untuk mencapai kemerdekaan, okey, datuk nenek moyang kita dahululah. Okey, dan situ telah termaktub perlembagaan. Okey. Jadi kita tahu bahawa dalam Malaysia ni apabila mencapai kemerdekaan kita dah wujud 3 bangsa ataupun kaum yang besar, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Okey. Jadi pencipta bendera ni tadi telah meletakkan warna biru itulah, sebagai lambang perpaduan ketiga-tiga kaum ni yang besar ni tadi. Kemudian termasuklah semua kaum-kaum yang ada yang lain-lain. Bila masuk Sabah dan Sarawak tu banyaklah kaum yang bangsa Iban, Dayak, Dusun dan sebagainya. Okey? Jadi termasuk semua sekali. Sebagai lambang perpaduan kaum. Jadi bila kita tengok di situ kita tahulah bendera Malaysia tu juga bahawa semua kaum ada di situ. Jangan kita hanya fikir contoh marahkan pada seseorang, bendera tu yang jadi mangsa. Sebagai contoh baru-baru ni ada pasang bendera terbalik lah dan sebagainya. Jadi saya harap tidak berlakulah kepada ahli-ahli pengakap kita. Sebab bendera tidak melibatkan sesiapa, tidak melibatkan parti politik, tidak melibatkan apa-apa satu kaum. Dia bukan hanya untuk kaum Melayu, bukan hanya untuk kaum Cina, bukan hanya untuk kaum India. Dia adalah untuk Malaysia, adalah untuk negara
yang berdaulat, tempat di mana kita bernaung. Okey. Okey, kemudian warna putih. Warna putih pada bendera melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan bagi meningkatkan ketahanan rakyat yang beradab dan berkepribadian. Okey. Jadi maksud putih di sini suci lah. Okay. Sama juga dengan dalam undang-undang kita, kesetiaan kita, kesucian dan keikhlasan kita terhadap negara kita. Okey. Kemudian warna kuning. Kuning ni sebagai lambang sebuah negara yang mempunyai raja berperlembagaan. Serta mendukung dan menghormati lunas-lunas perlembagaan dan falsafah rukun negara. Okey. Warna kuning pada bulan bintang tu lah. Okay? Itu melambangkan kedaulatan kita sebagai sebuah negara yang beraja. Okay, kita perlulah menghormati sistem negara raja berperlembagaan itu sendiri. Sebab apabila kita sebut raja berperlembagaan ini, maksudnya kewujudan raja itu sendiri adalah diiktiraf oleh perlembagaan, dan kuasa-kuasa raja itu sendiri pun berdasarkan perlembagaan. Maksudnya di sini walaupun raja itu adalah sebagai seorang pentadbir atasan yang paling tinggi, tapi kuasanya masih berada di bawah perlembagaan. Maksudnya dia tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan sesuka hati beliau lah. Okay? Itu maksudnya raja berperlembagaan. Okay? Kemudian warna merah pada jalur yang berwarna merah. Itu melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan dan cabaran dalam usaha meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Maksudnya biasalah warna merah ni tanda berani, kekuatan, kegagahan, dan sebagainya lah. Menunjukkan sesuatu yang hebat lah. Itu warna merah. Jadi kalau kita tengok keseluruhan bendera kita tu telah merangkumi kesemuanya apa yang ada di dalam negara kita. Dari segi perpaduannya, dari segi kedaulatannya, dari segi kehebatannya, semuanya dah ada. Itulah sebagai menunjukkan kekuatan ataupun gahnya sebuah negara, dan bendera kita itu menunjukkan gahnya negara kita. Kalau contoh apabila contohnya sekarang Olimpik dah nak mula ni kan. Apabila menang aja satu negara tu, bendera tu akan dikibarkan. Dinaikkan. Nombor 1 naiklah nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Kalau kita tengok. Itu menunjukkan dia tak angkat sebuah negara tu orang letak gambar pemenang, dia tidak kan. Dia akan letak di mana orang ataupun pemenang itu berasal, mewakili negara dia. Itulah menunjukkan lambang dan hebatnya bendera itu sendiri. Okey. Saya setakat ni untuk bendera, saya nak dapat maklum balas sikit. Jelas ke tidak? Okey. Tolong ada suara sikit. Saya tak Jelas tuan. Jelas. Okey. Jadi saya tak bercakap seorang tu, ada suara tu. Okey, terima kasih. Okey, itu bendera Malaysia. Okey, kita pergi ke seterusnya Terengganu. Kalau kita tengok senarai ni Terengganu. Okay, ada orang Terengganu di sini tak? Yang ada kat Selangor ni orang Terengganu? Ada? Senyap tu tak ada feedback, berarti tak ada lah yang berasal dari Terengganu yang mengikuti kursus kita pagi ni. Okey. Tak apa, kita belajar juga, kita tengok Terengganu warna dia sikit je, simple bendera dia. Ada bulan bintang, warna putih dan warna hitam. Okey? Jadi di situ kita tengok apa maksud dia. Okey, bulan dan bintang melambangkan agama Islam dan sebagai agama rasmi negeri. Okey, kemudian warna hitam melambangkan rakyat negeri Terengganu tu Okey, melambangkan rakyat negeri. Kemudian warna putih bermaksud Yang Maha Mulia Sultan Terengganu sebagai pemberi perlindungan kepada seluruh rakyat baginda. Okey, itu je simple.
Lambang dia simple, maksud dia pun mudah. Ringkas saja. Okey? Hitam tu melambangkan rakyat, tapi tak adalah, janganlah kita lecok pula kan, rakyat Terengganu semua orang hitam. Ya, tak boleh lah kan. Itu lambang yang diisytiharkan dalam bendera mereka. Kan, bendera negeri Terengganu. Okey, jangan kita nak menghina pula. Sebab ada saya pernah dengar, orang Terengganu patutlah hitam-hitam. Bendera dia pun hitam. Salah sebenarnya, bukan itu maksud dia. Dia hitam sebab kebanyakan Terengganu tu dia berada di tepi laut. Okey? Tapi cantik-cantik orang Terengganu. Dengarlah, nasib baiklah tak ada orang Terengganu kat sini. Okey. Itu bendera Terengganu. Kita pergi seterusnya, negeri Perlis. Negeri Perlis pun simple juga. Kuning dan juga biru. Warna kuning simbol kerajaan ataupun Duli Yang Maha Mulia Raja. Perlis dan Terengganu tu melambang rakyat jelata. Dia dua je, simple. Hubung kait antara raja dan juga rakyat. Okay? Yang ketiga, negeri Selangor, negeri kita. Okay? Kita tengok pula. Negeri Selangor. Negeri Selangor ni pun sama lebih kurang Malaysia, sebab asal perkembangan kita pun Kuala Lumpur tu berada di negeri Selangor, jadi apabila bendera Selangor ni nak dibuat, terpengaruh lah dengan bendera Malaysia sebab dia banyak sedikit. Okey, bulan bintang memberi erti agama Islam, dan 5 pegangan utama. Kemudian pecah 5, bintang pecah 5 tu membawa erti mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Ini melibatkan rukun Islam. Okay? Pecah 5 tu melambangkan rukun Islam ada 5. Okay? Kemudian warna putih. Warna putih juga melambangkan kesucian. Okay? Kesucian kepada agama Islam. Warna merah membawa maksud darah. Kedua-dua warna merah dan kuning tu melambangkan jiwa dan tenaga kepada negeri Selangor. Okay? Jadi maksud merah tadi melambangkan jiwa, jiwa yang kental lah di sini, kehebatan. Okay? Okay? Dan kuning melambangkan warna diraja. Okay? Biasanya kebanyakan negeri-negeri kita yang beraja ni ada 9 buah negeri yang beraja, ada lambang yang menunjukkan kuasa raja. Okey. Okey, itu lambang negeri Selangor. Okey, ada lagi lah, banyak negeri lagi, kita ada 13, 14 termasuk wilayah persekutuan. Jadi yang ini saya tak akan pergi satu persatu lah, sebab benda ni semua fakta. Okey, bila semua fakta ditulis dengan nyata dan jelas. Jadi saya harap kamu cari sendirilah. Okey, buat rujukan. Ini sebagai sebahagian daripada tugasan. Sebab benda ni kamu kena tulis dalam buku log. Dalam buku log kamu kena tulis ke semua. 13 buah negeri campur 1, 14 untuk wilayah persekutuan. Jadi kamu kena tulis ke semua, kamu kena lukis sendiri. Jangan ambil peta ataupun kamu dapat gambar daripada mana-mana buku, gambar peta tu, gambar peta pula, gambar bendera tu. Okay, maafkan saya. Gambar bendera tu kamu tampal terus dekat dalam buku log kamu. Itu tak dibenarkan. Okay, nanti dalam buku log saya akan terangkan lah. Jadi bendera ni kamu kena lukis sendiri dan warnakan sendiri. Okay, ke dalam buku log kamu. Jadi pastikanlah kamu lukis dan tulis maksud-maksud pada bendera bagi ke semua negeri dalam Malaysia ni. Okey, termasuk bendera Malaysia tadilah. Okey. Jadi yang ni penerangannya saya tak akan pergi kepada semua negeri sebab kita nak jimatkan masa lah. Sebab benda ni adalah fakta. Apabila kamu buka buku ataupun cari je dalam internet, bendera sesebuah negeri tu dia akan keluar. Dan fakta tu di mana-mana pun sama. Kalau saya nak terang pun itulah dia.
Kalau kamu dapat daripada internet ataupun daripada buku pun, itulah dia. Okey? Jadi ini sebagai satu tugasan dan hendaklah kamu tulis di dalam buku log. Okey? Semua bendera. Okey, kita ada Johor, Kelantan, Perak, Kedah, Pahang, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Melaka, wilayah persekutuan. Okey? Sekian. Terima kasih. Okey. Jadi itu adalah berkaitan dengan bendera. Bendera Malaysia dan juga bendera negeri-negeri. Jadi untuk kamu semua negeri kena tulis, kena lukis bendera dia. Untuk dan juga bendera Malaysia. Okey, topik saya masih ada lagi. Saya ada satu lagi iaitu berkaitan dengan jata negara dan juga lambang negeri Selangor. Okey, kita akan pindah ke tajuk itu dulu. Jadi saya bagi 1 minit untuk saya prepare saya punya slide. Kamu bolehlah nak pergi minum ke apa sekejap untuk 1 minit. Okey? Ataupun yang mana ada soalan, saya bagi juga 1 minit kalau ada soalan nak bertanya. Okey? Tolong bagi feedback. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang bendera tadi. Kan kalau nanti nak lukis dengan tulis, kena bendera atas kenyataan bawah ataupun boleh buat bendera tengah, lepas tu kita tarik daripada tepi. Kalau macam bintang, kita tarik pada bintang tu, apa maksud bintang? Lepas tu warna, apa maksud warna? Boleh tak macam tu? Tak ada masalah. Okey? Itu adalah atas bagaimana kamu nak tulis, bagaimana kamu nak lukis, tak ada masalah. Itu atas dasar kreativiti kamu. Macam slide saya tadi, kita tunjuk macam ni lah contoh wilayah persekutuan ni kan. Kita tunjuk ikut warna, okay, satu persatu. Kalau kamu nak guna anak panah pun, tarik bulan bintang, tunjuk dekat bulan tu apa makna, tunjuk dekat bintang apa makna. Contoh macam Johor ni Melaka ni kan. Okay, tak ada masalah, boleh. Itu berdasarkan kreativiti kamu. Yang penting kamu lukis sendiri, bukan ambil bendera yang dah siap dan tampal, itu saja. Ini untuk semakkan buku log lah kalau kamu nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, ke penerapan pengangkat raja. Okay, itu saya akan terangkan dalam buku log nantilah. Jadi bagaimana nak lukis, nak tulis, tak ada masalah. Bergantung pada kreativiti kamu sendiri. Okey. Saya harap menjawablah soalan kamu tadi. Okey, lain? Ada lagi? Okey, kalau tak ada, kita rehat sekejap, 1 minit. Boleh kamu nak pergi minum atau apa-apa sekejap. Okey. Lepas tu macam mana buka satu lagi? Jangan nak tutup suara je. Ciptakan bangsa kita bersedia berusaha kami bina semua jiwa budi taat segala kasih kepada
Raja bangsa dan negara. Di mana-mana saja, di seluruh dunia, tujuan yang sama. Akan tunjukkan kata selalu setia, berkhidmat berbakti kepada bangsa, agama dan negara. Okey, Rol, saya nak masuk saya punya slide Rol. Alah, kamera aku tak buka lagi. Okay, boleh nampak bang? Okey. Okey, saya rasa kita boleh mulakan. Saya harap semua dah bersedia. Okey, kita akan pergi tajuk seterusnya iaitu Jata Negara Malaysia dan juga Lambang Negeri Selangor. Okey, objektif untuk tajuk ini kamu selepas akhir kursus ni sepatutnya kamu dah dapat mengetahui antaranya mengenali rupa bentuk bendera ataupun siapa ni tak tukar. Rupa bentuk jata negara. Kemudian makna bagi setiap reka bentuk simbol. Kemudian pada mengetahui reka bentuk jata negara dan juga memupuk semangat. Okey, ni saya ulang baliklah yang tadi daripada bendera tadi. Okey. Okey, kita pergi. Yang pertama jata negara. Okey, kita tengok sejarah dulu. Okey, kita bagaimana jata negara ni bermulalah. Kalau kita tengok pun gambar di tepi tu ada berbagai-bagai bentuk. Bermula daripada tahun 1895. Lama kemudian diikuti 1948, 63 dan akhir sekali 65 dan juga terkini itu adalah perubahan-perubahan. Sejarah perubahan jata ni lah kita tengok dulu. Bagaimana berlaku perubahan-perubahan ni. Okey, pertama pada tahun 1895. Okey, merupakan versi asal jata negara yang meletakkan moto dipelihara Allah bertulisan Jawi. Jata ni digunakan di era negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Pada 1895. Tengok 18 tu bukan 19. Ingat tu. Maksudnya sebelum merdeka lagi. Kita dah ada negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi maksud di sini negeri di bawah negeri-negeri bersekutu ni kita dah menggunakan jata yang inilah bermula daripada situlah. Okey, pada 1895. Kalau kita tengok bentuknya pun umum asas saja. Ada gambar crown ataupun gambar apa ni gambar diraja lah di situ. Kemudian ada 2 ekor harimau. Sebab harimau Melaya ni adalah harimau yang ada di Malaysia. Okey, itu pun telah diiktiraf lah. Harimau ni
harimau Melaya ni memang dia ada di Malaysia saja, tak ada di tempat lain. Okay, walaupun dia bentuk belang tu sama, tapi spesies dia berbeza sedikit. Okay, pada 1895. Kemudian pada 1948, Jata Negara dipinda buat pertama kali dengan menambah logo yang mewakili negeri-negeri yang bergabung dengan Kerajaan Persekutuan. Okey. Simbol mahkota juga telah ditukar kepada bulan dan bintang. Moto pun telah ditukar kepada bersatu bertambah mutu. Okey, dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Jawi. Okey, itu pada 1948. Okay, kalau kita tengok di situ lamalah, jata yang lama tu yang digunakan untuk dalam negeri-negeri bersekutu tu lama. Juga ada pada 1895 hingga 48. Kira dekat-dekat 50 tahun juga di situ. Okey. Okey, dan 1948 ni adalah waktu di mana kita mula nak menuntut kemerdekaan. Okey. Di dalam perjuangan yang peringkat ujung-ujung lah, peringkat akhir kita nak mencapai kemerdekaan. Lebih kurang dalam 9 tahun lagi kita nak merdeka tu kan, kalau kita tengok di situ. Okay, jadi itu lambang ataupun jata yang di penambahbaikannya lah, ditukar dan itu yang kita guna pada 1948. Okey. Ini melambangkan negeri-negeri yang ada di bawah Kerajaan Persekutuan pada ketika itulah. Okay. Waktu tu masih belum ada lagi Sabah dan Sarawak. Okay. Kemudian pada tahun 1963 berlaku lagi pindaan sejajar dengan pembentukan Malaysia. Ini ketika kemasukan Sabah dan Sarawak dan juga Singapura. Okay, kemudian pada tahun 1965 apabila Singapura keluar daripada Malaysia, sekali lagi berlaku pindaan pada lambang negara, pada jata negara Malaysia, yang mana kita keluarkanlah, dikeluarkan simbol yang menunjukkan Singapura tu tadi. Jadi simbol Singapura tu dikeluarkan daripada jata. Okay, kemudian pengubahsuaian yang terakhir dan kekal sehingga ke hari ini berfokus pada harimau yang lebih realistik. Okay, kalau kita tengok gambar harimau tu lah. Kalau yang lama tu mungkin lukisan-lukisan yang tidak begitu cantik, dan akhir sekali gambar harimau tu yang betul-betul macam real lah, itu yang dimaksudkan. Okay, itu sejarah bagaimana jata negara kita ni terhasil yang diguna pakai sehingga ke hari ini. Okey. Jadi maksudnya di sini jata negara ni telah wujud bukan selepas merdeka, tetapi sebenarnya daripada sebelum merdeka lagi. 50-60 tahun sebelum merdeka jata tu dah wujud, dan sebenarnya sebelum tu lagi pun telah wujud jata negara ni. Jata ni kalau kita lihat banyak berfokus pada pentadbiran beraja lah. Okay? Kalau kita tengok sistem beraja di mana-mana pun negara, kalau kita tengok sejarah, lambang ini tetap dipegang lah, dikekalkan sehingga ke hari ini. Okey, kita pergi satu persatu kepada jata ni, jata negara ni. Okay, kita tengok, jata negara ni kita ada 2 ekor harimau, kemudian diikuti dengan lambang bulan bintang. Kalau yang sebelum di situ kita ada letak gambar mahkota, melambang raja-raja. Apabila kita nak merdeka, diisytiharkan agama Islam sebagai agama rasmi, jadi gambar mahkota tu ditukar kepada bulan bintang. Okay? Kemudian ada gambar keris di bawah tu, kemudian di bawahnya lagi ada petak-petak tu, ada lambang negeri Pulau Pinang. Okay? Itu menunjukkan warna-warna bendera lah, warna-warna bendera negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia.
termasuk lambang Sabah dan juga lambang burung kenyalang tu, lambang untuk Sarawak. Ada belah kanan tu lambang pokok Melaka. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, kita tengok. Yang pertama, 2 ekor harimau. 2 ekor harimau ini merupakan haiwan rasmi Malaysia, itu harimau Melaya yang merupakan haiwan rasmi bagi negeri-negeri Melayu bersekutu terdahulu yang digunakan dalam lambang Malaysia. Okey, jadi menunjukkan negeri dulu kita ada negeri-negeri bersekutu tu. Okey, jadi itu lambang daripada 2 ekor harimau. Kemudian kita pergi ada 5 bilah keris, di mana keris-keris ini berada di tengah-tengah jata tu menandakan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang terdahulu. Okay, Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Okey. Okay, kemudian kita pergi ke bulan bintang. Bulan bintang ni melambangkan agama rasmi lah, seperti saya kata tadi. Okay. Agama rasmi Malaysia sebagai itu agama Islam. Okay. Lepas tu bintang pecah 14. Pucu itu adalah tanda sama dengan dalam bendera lah. 13 buah negeri dan juga sebuah kerajaan persekutuan. Maksud di sini wilayah persekutuan lah. Okay. Atau dalam jata ni dia menerangkan tentang persekutuan, kerajaan persekutuan, kerajaan yang mentadbir. Okay. Kemudian kita pergi ke bunga raya. Okay. Bunga raya itu telah diangkat sebagai bunga rasmi Malaysia. Okay. Cuba carilah ini sebagai satu tugasan pada kamu, tengok pada tahun bila. Okay. Tulis dalam buku log kamu tahun bila bunga raya ni diangkat sebagai bunga rasmi negara. Okay. Ada. Ni boleh cari. Kemudian cogan kata bersekutu bertambah mutu, itu yang digunakan sehingga ke hari inilah. Sebagai moto dan slogan dalam jata negara itulah, itu sebagai slogan. Maksud bersekutu tu maksudnya adalah kita bersama-sama lah. Bersekutu tu adalah bersama-sama, bergabung tenaga, bergabung bangsa dan sebagainya. Maka akan bertambahlah mutu. Mutu ni adalah kekuatan, melambangkan, membawa maksud yang berbagai jugalah. Ada kekuatan, kehebatan, itu makna dia lah. Slogan kita tu, bersekutu bertambah mutu. Mutu tu juga kita boleh artikan sebagai kehebatan kita, kejayaan kita, kesungguhan kita lah. Kemudian 4 jalur yang sama besar, merah, hitam, putih dan kuning. Ini warna ni adalah mewakili warna negeri Selangor. Kemudian mewakili warna negeri Perak. Mewakili warna negeri Sembilan. Jadi 4 warna ni mewakili apa lagi satu lagi, itu Pahang. Pahang. Warna hitam mewakili negeri Pahang, Selangor. Kemudian Perak dan juga negeri Sembilan. Ada 4 negeri di situ kan. Kalau kita tengok tadi yang mula tadi keris. Keris tu sebagai negeri bersekutu kita dah ada kat situ. Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu 5. Kemudian tambah lagi 4 negeri lagi, Pahang, Selangor, Perak dan negeri Sembilan. Dah jadi 9. Jadi itu menambahkan antara negeri-negeri yang ada lah. Sekarang kita dah ada 9. Kemudian tambah lagi gambar burung kenyalang tu yang melambangkan negeri Sarawak. Kemudian kita ada lagi dah
gambar pokok pinang, melambangkan negeri Pulau Pinang, gambar pokok Melaka melambangkan negeri Melaka, dan gambar bendera Sabah, Gunung Kinabalu tu kan, melambangkan negeri Sabah. Jadi kita dah ada berapa itu? Dah ada 9 campur 4, berarti dah ada 13 buah negeri. Itu melambangkan negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia, yang ada pada jata negara itulah. Kemudian warna kuning seperti biasalah, warna kuning itu tetap akan jadi lambang kedaulatan Raja-Raja Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong dan juga raja-raja kita lah. Itulah lambang ataupun maksud atau makna lambang-lambang apa yang ada dalam jata negara kita. Kalau kita tengok harimau, bulan bintang, itu semua memberi makna. Jadi yang ni pun kalau kamu nak tulis seperti nak menjawab soalan rakan kita tadi, kamu boleh tulis seperti yang ditunjuk di sini satu persatu, ataupun kamu boleh buat guna anak panah, harimau dan sebagainya. Tapi itu akan menjadi terlampau padatlah dalam muka surat kamu. Jadi terpulanglah, yang penting ianya cantik, kreativiti dan mudah difahami. Jangan buat terlampau kreatif sampai kita pun tak boleh nak baca lah. Itu. Kita pergi pula kepada lambang negeri Selangor. Kalau kita tengok lambang negeri Selangor pun menarik juga, cantik. Ada berbagai-bagai simbolik yang ada di sana. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, bulan dan bintang. Biasalah kalau nampak bulan bintang ni, itu adalah simbolik kepada agama Islam sebagai agama negeri Selangor, agama rasmi lah. Kalau kita tengok keseluruhan negeri dalam Malaysia ni, memang akan letak bulan bintang tu sebagai agama rasmi, sebab agama rasmi kita di Malaysia ni adalah agama Islam. Jadi itu yang ditekankan, yang diletak, sebab benda ni telah ditermaktub dalam perlembagaan. Kemudian tombak warna merah, keris panjang dan juga keris pendek. Kita tengok di situ ada tombak yang berwarna merah. Di atas ni ada tombak warna merah, kemudian ada keris panjang, ada keris pendek. Ia melambangkan sebagai apa tu? Ketiga-tiganya adalah alat kebesaran negeri. Kalau tengok senjata ni, kalau daripada dulu, daripada sejarahnya pun, senjata ni adalah tombak, keris, adalah sebagai senjata kepada pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan sesebuah negara lah, sebuah kerajaan. Kalau sekarang ni kita dah dalam dunia moden, kita mengguna senjata api, senapang, pistol, meriam, bom dan sebagainya. Kalau dahulu senjata-senjata seperti inilah sebagai lambang kepahlawanan ataupun kekuatan pahlawan-pahlawan itu sebuah negara. Jadi tombak merah di tengah-tengah ialah sambu, sambu warna. Sambu ni maksudnya di situ adalah senjata lah. Seperti senjata juga. Kemudian keris pendek dan juga keris panjang. Itu semua melambangkan alat senjata yang diguna pakai. Kemudian kita pergi lagi kepada cogan kata yang bertulisan Jawi. Dipelihara Allah. Adalah cogan kata bagi negeri Selangor. Kalau kita tengok yang inilah dalam tulisan Jawi yang berwarna merah di sini, dipelihara Allah. Maksudnya Selangor sentiasa di bawah peliharaan Tuhan bagi yang beragama Islam. Tapi ini tidak berarti tidak menghormati kepada yang bukan
beragama yang maksudnya yang agama lain lah, tetap terpelihara oleh agama masing-masing juga. Okey, kemudian tali bengkung. Tali bengkung ialah tali ataupun bengkung yang dipakai. Tali bengkung ni adalah bengkung ataupun sebagai seperti tali pinggang dipakai, diikat pada pinggang oleh pahlawan-pahlawan zaman dahulu. Okey, jadi yang ini pun juga sebagai lambang yang ni tali bengkung yang ni lah. Okey, ini adalah sebagai lambang kekuatan pahlawan. Juga jadi pahlawan dahulu tali bengkung ni adalah sebagai satu perkara ataupun satu alat yang diikat pada pinggang untuk memberi ketahanan lah, ketahanan pada pahlawan-pahlawan itu, di samping juga kecekapan dan kehebatan mereka menggunakan senjata. Okey? Okey, dah sekian. Terima kasih dah. Okay, ada soalan untuk jata ni tadi? Ada soalan? Kena lukis lampang ke? Lampang dengung. Okey, untuk lambang jata ni juga pun sama. Okey, kamu boleh kena lukis. Okay, kena lukis kena lukis tangan lah. Tak boleh photostat jata kosong dan warna pun tak boleh, apatah lagi photostat ataupun ambil gambar jata tu sendiri dan tampal dalam buku pun tak boleh. Okey? Jadi untuk jata ni kamu kena lukis, bukan boleh lukis, kamu kena lukis. Dan untuk nak melukis, kamu diberi kebenaran. Boleh guna kertas tracing paper tu. Maksudnya kertas transparent tu kamu boleh tekap, pada bendera pada gambar jata tu. Okay, kamu tekap, kemudian kamu lukis di atas kertas lain pun tak apa. Mungkin kalau nak lukis dalam kertas buku, terus dalam buku kamu, buku tu ada garisan kan. Jadi gambar tu nampak tak cantik, ada bergaris-garis. Kamu boleh lukis menggunakan trace paper dan tekap dekat atas kertas A4 biasa. Okay, lukis dekat atas tu, kemudian potong dan tampal dekat dalam buku pun tak ada. Yang itu boleh dibenarkan, tak ada masalah. Yang tak dibenarkan, ambil terus gambar jata tu yang kamu perolehi daripada mana-mana sumber lah. Photostat ke, gambar daripada buku ke, majalah ke apa ke, kamu tampal lah, itu tak boleh. Kamu kena lukis. Sebab ini pemarkahan dalam untuk kamu ke penarafan lah, apabila buku log kamu untuk disemak oleh penarafan pengangkat raja tu, jadi di situ ada markah. Okay? Bila kamu lukis sendiri tu ada markah. Elok tak elok itu tidak dinilai. Okay? Kalau cantik tu mungkinlah dapatlah extra sikit ke, setengah markah ke apa ke, itu bukanlah sebagai tajuk utama. Fokus utama pemarkahan adalah kamu lukis sendiri atas daya usaha kamu. Okay? Itu yang penting. Jadi kita tahulah gambar yang kamu lukis dengan gambar yang kamu copy itu memang nampak jauh beza. Tak ada apa, walaupun gambar tu buruk, tak cantik, tak ada masalah. Yang penting kamu lukis. Sebab kita nak dapatkan apa, maksudnya dalam pengakap ni, kita nak melatih. Kita nak melatih dan nak bagi kamu feeling. Bila kamu melukis tu, kamu akan dapat, kamu punya feel dia. Untuk menilai, menghargai macam mana kamu nak lorikkan belang-belang harimau tu. Jadi setidak-tidaknya kamu dapat feeling macam mana nak melukis gambar harimau. Okay? Itu yang fokus utama kita. Okay, faham ya? Okay, ada soalan lain? Ni saya akan terang balik lah. Nanti dalam buku log kita akan terang lagi sekali. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa kalau sistem mungkin dah boleh masuk. Kalau tak boleh masuk lagi, saya serahkan baliklah kepada Encik Syarul sebagai ketua khusus kita pada hari ini.